salam sejahtera kepada semua. What's up guys, untuk yang mendengar konten saya pada hari ini. So hari ini aku akan menceritakan tentang tips-tips untuk buat duit semasa PKP. So buat duit poket ni macam mana? So kita kan tak boleh keluar semasa PKP ni. Tanpa kita sedar sudah masuk banyak bulan dah kita berkurung di rumah ni. Kalau yang tidak biasa, mungkin akan cepat bosan dan ada yang sampai tahap distress. Tambah pula ada yang kena cuti tanpa gaji, kod minimum pun banyak, nak kena bayar itu ini semua kan. So aku faham dan sebab itulah aku nak share sikit macam mana kita boleh buat duit semasa waktu PKP ni. Tapi aku nak ingatkanlah, janganlah ambil nasihat ini secara bulat-bulat. So kita kena ikut kemampuan masing-masing. So, kita kalau tak cuba, kita tak tahu kan. Jadi, daripada duduk saja di rumah, makan, tidur pun dekat rumah, apa lagi bermakna kalau boleh buat duit poket di sini kan. So, sila hari bulan berterusan pendapatan kita pun akan bertambah-tambah. So, inilah 5 cara yang aku selalu amalkan semasa PKP lah, untuk menambah pendapatan, untuk kelangsungan hidup, untuk membantu keluarga, untuk pembelajaran dan sebagainya lah. So tips yang pertama adalah aku buat duit ni dengan jual baju pre-love. Pernah tak kita ni terfikir nak jual baju-baju yang tidak terpakai ataupun baru beli tapi tak sempat nak pakai? Cuba kita jenguk almari kita tu, agak-agak banyak tak baju yang masih elok? Kalau banyak, kita bolehlah jual semua itu secara pre-love. Tapi buat masa sekarang ni, aku tak boleh keluar pergi booth. Jadi inilah masanya untuk kita jual secara online. Buat setakat kita dapat jual baju pre-love, malah kita pun dapat penjimatan. Sebab kita tak perlu nak keluarkan duit sewa, tapak, booth dan sebagainya. Sekarang ni banyak je platform yang kita boleh jual online. Contohnya Facebook. Kita boleh buka page ataupun group. Instagram pun sama. Kita pun boleh buka account secara terus di situ dan banyak lagi sebenarnya. Tambah pula masa PKP ni semua orang akan pegang phone 24 jam. Aku sure lah bisnes pre-love kita ni pasti tersangkut dalam 1 juta manusia yang dekat dunia ni. So anggaplah macam tu. Kita kena sentiasa positif kalau kita nak melakukan bisnes ni. So kita jangan mudah give up. So tips yang kedua ni, aku selalu buat semasa PKP ni, buat duit dengan penghantaran makanan. So kalau kawasan-kawasan aku ni, so orang-orang akan kenal aku sebab aku selalu buat food delivery. Sebab aku masakan aku memang sedap. So aku rasa siapa yang jual makanan masa PKP ni adalah orang yang sangat penyabar. Yelah, sebenarnya besar cabaran nak berniaga makanan secara atas talian ni. Dapat pula jenis customer yang nak cepat aja, mesti kita akan rasa stres, betul tak? Tak mengapa. Aku selalu dengan peniaga makanan online ni. Yelah, masa ni lah kita nak tarik pelanggan kita. Semua orang duduk dalam rumah, jadi mesti sentiasa lapar. Bila rasa lapar baru nak cari makanan, betul tak? Macam aku ni duduk rumah, Food Panda tu memang bekerja beratur je main kat rumah aku. So masa PKP ni lah kita nak jual apa sahaja makanan yang kita boleh buat, termasuklah roti, nasi lemak, spaghetti, western. So aku garanti pasti laku lah kalau kita ada usaha dan kita sentiasa berdoa kepada Allah kan. So kalau kita takut nak delivery, boleh je cuba area kita rumah dulu. So contohnya macam kita hantar kepada jiran-jiran. So dalam area taman kita, perkampungan kita. So next is buat penghantaran yang dekat-dekat sahaja, tapi make sure macam mana pun patuh arahan kerajaan, amalkan social distancing dan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis MKN lah. So aku rasa bila PKP ni lebih mudah maklumat nak disebarkan. Paling senang aku broadcast je dalam grup-grup WhatsApp. Nanti mesti jiran tetangga akan forward kepada grup lain. So mudah kan.
So perkara ni jadi best. Jadi kepada kita yang belum try ni, apa kata try dulu berniaga makanan, contohnya macam ayam goreng ke, western ke, nasi ayam ke, air sedap-sedap ke. So itulah banyak yang aku selalu suggest untuk korang. So tips yang ketiga ni amat mudah. So kita akan buat duit dengan berniaga online melalui live. Bila kita duduk rumah ni, apa lagi medium yang kita boleh guna untuk interaksi dengan audience ataupun viewer-viewer ataupun kawan-kawan kita. So aku ni bolehlah guna live sama ada di Facebook ataupun Instagram. So masa inilah kita nak jual baju pre-love online ke, nak promote bisnes ayam goreng ke, masak apa, untuk masukkan kain yang dijahit sendiri ke, servis-servis yang lain ke. So kita kena fikir masa PKP ni, tak kira waktu lah. So kalau dulu mungkin waktu yang sesuai waktu live adalah pada waktu malam. Tapi sepanjang PKP ni semua waktu ada je manusia yang masih segar, masih menonton, masih melekat dengan phone. So nak pula kalau yang jenis ini petah bercakap kan, so mesti ramai yang suka tengok live ni lah. Silap-silap diorang suggest kita buat YouTube channel, nanti diorang pun akan subscribe. So anggaplah macam bila kita usaha tu mesti ada hasilnya. So tips yang keempat adalah menulis pun boleh buat duit sebenarnya. So kepada yang penggemar penulis macam aku ni, time ni lah masa yang sesuai untuk kita jadi penulis untuk menjana pendapatan. Kita boleh charge untuk mana-mana bisnes online yang memerlukan perkhidmatan macam kita ni. Perlu tahu penulisan kita ni sebenarnya boleh mendatangkan duit. Bukan sahaja kita menulis. Kita pun boleh buat duit dengan menulis, seperti ambil upah menulis blog, konten untuk Facebook ataupun Instagram, bisnes online, menulis e-book dan macam-macam lagi. Macam aku ni, ramai jugalah student-student universiti yang terutamanya daripada UM. Kiranya setiap course lah mesti je ada seorang student WhatsApp untuk mengambil upah, siapkan assignment. So itulah ada peluang untuk pelajar-pelajar universiti untuk dapat income lah. So tips yang terakhir adalah ataupun tips yang kelima adalah cuba bisnes jenis dropship ni. Tahukah kita dengan menjadi sebahagian daripada dropship ni, mana-mana produk kita boleh tambah pendapatan. Paling best sekali tak perlu keluar rumah dan hanya fokus menjual di platform social media sahaja seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak-banyak lagi. Kalau kita nak tahu apa yang tengah trending, aku rasa kalau kita jadi dropship produk makanan mesti untung, sebab rakyat Malaysia memang suka makanan, memang suka makan. Kira kalau kita buat produk makanan ni memang sentiasa adalah pembelinya. Kalau jual macam baju tu, baju, kasut, so kena penyabar sikit lah, termasuk aku ni lah. So janganlah sia-sia social media kita, gunakanlah untuk menjana pendapatan. Kita tak perlu risau nak buat bisnes dropship time PKP ni, sebab kita sudah sedia maklum yang penghantaran pos berjalan seperti biasa. So yang penting duit masuk aja. So yang tu lah kita kena fikir. So pada akhir katalah, sebagai untuk penutup saya ataupun kesimpulannya, walaupun kita hanya duduk di rumah dan kita masih tak tahu sampai bila berakhir PKP ni, janganlah putus asa dalam mencari rezeki. Sebenarnya banyak je lagi cara untuk kita jana pendapatan dan buat duit walaupun hanya duduk di rumah. Jangan jadikan ini alasan untuk kita bermalas-malasan dan berserah tanpa berusaha, okey? So akhir kata, aku sentiasa doakan kepada semua pesakit COVID-19 sembuh sedia kala. Doakan juga kepada para petugas barisan hadapan negara supaya mereka terus kuat, kepada kita semua ataupun kepada anda semua.
Janganlah pula ke sana ke sini, duduk di rumah. Kita buat duit sama-sama. Kita jaga kita, stay home. Assalamualaikum and bye-bye.